Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan sambung berkaitan dengan topik fungsi. So, saya ingat semalam saya bincangkan berkenaan dengan perwakilan fungsi. Baik, so hari ini saya akan fungsikan berkaitan dengan jenis-jenis fungsi. So, tanda fungsi satu, jenis-jenis fungsi dan bagaimana kita boleh mengenal fungsi daripada graf. Baik, so sekarang pertimbangkan satu set. Kita ada satu set P bersamaan dengan negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3. 1, 2 dan juga 3. So, ini adalah set P. Dan satu lagi set Q. Set Q kita ada 1, 4, 9. 1, 4 dan juga 9. Baik, fungsi ini dihubungkan melalui, kalau saya boleh tulis, so dalam bentuk set begini, ini adalah set P dan ini adalah set Q. Dan perwakilan ini adalah perwakilan kuasa 2. So saya letak dulu dia punya ahli-ahli untuk set P, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3. Dan untuk Q 149, 149. Dan perwakilan ini adalah perwakilan kuasa 2. So P dan Q ini dihubungkan oleh perwakilan kuasa 2. KUA SA kuasa 2. Okey, baik. So saya tunjukkan kuasa 2 kat sini. Kalau negatif 2 dia pergi ke mana? So negatif 2 dia silah pergi ke 4. Kalau 1 dia pergi ke 1. 1 pun dia pergi ke 1. 2 pergi ke 4 dan 3 pergi ke 9. Baik, cuba lihat dekat sini. Tengok unsur 2 tu, ataupun ahli di dalam set P tu, negatif 2 dan 2. So negatif 2 dan juga 2 ni. So kedua-dua ini dipetakan atau dipadankan kepada 4. Sama juga dengan negatif 1 dan juga 1. So dia dipadankan kepada 1. Okey, so dalam kes begini, hubungan ini kita katakan dia sebagai hubungan banyak kepada 1. So banyak kepada 1 sebab di dalam set P tu unsur dia ada lebih daripada satu unsur yang dipadankan kepada satu unsur di dalam set Q. So kita namakan ini sebagai hubungan banyak kepada 1. So seperti yang saya dah tunjukkan dalam kelas yang lepas, kita buat fungsi satu ke satu kan. Ini adalah fungsi banyak ke 1. Dan kedua-dua ini fungsi satu ke satu, hubungan satu ke satu dan banyak ke 1, ini kedua-duanya adalah fungsi. Okey. Okay, baik. So sekarang saya nak bincangkan berkenaan dengan tanda fungsi. So kadang-kadang dia nampak macam simple, tetapi dia akan kadang-kadang boleh mengconfusekan. So kita ada satu fungsi f. So kita colon macam ni, fx memetakan kepada 3x. So ini kita baca sebagai ataupun saya boleh tulis ini adalah fungsi f memetakan x kepada 3x. So ni memetakan x kepada 3x. Ataupun kita boleh tulis fungsi ni dalam bentuk begini. Kebiasaan kita akan tulis begini, f x
sama dengan 3x. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, x ini adalah objek, so ini adalah objek. Dan 3x ini adalah image. Okay, so kena kenal pasti mana satu objek, mana satu image. So baik, so bermaksud ini adalah image, image. So ini adalah objek. Ini adalah objek. So bermaksud kalau kita lihat kepada rajah ni, negatif 2 ni adalah objek, image dia adalah 4. Negatif 1 adalah objek, negatif 1 adalah objek, image dia adalah 1. 1 adalah objek, image dia adalah 1. 2 adalah objek, image dia adalah 4. 3 adalah objek dan image dia adalah 9. Okay, baik. So sekarang kita dah bincangkan berkenaan dengan tanda fungsi. Okay, satu lagi, kita wakilkan fungsi ni biasanya dalam menggunakan huruf kecil. So biasanya kita gunakan F ke G, H, tak kisahlah. So kita gunakan huruf kecil ni sebagai satu tanda fungsi. Okay, baik. So sekarang saya akan bagi beberapa contoh, boleh bantu saya bagaimana kita nak tentukan sesuatu hubungan itu adakah dia satu fungsi ataupun tidak. Okey, baik. So saya ada satu fungsi, ini adalah satu fungsi A. So fungsi A tu dia ada ahli dia adalah A, B, C dan B, P, Q, R, S. P, Q, R, S. So dia punya gambar rajah anak panah adalah A kepada P. Sekejap saya tulis kat sini. A kepada P. Lagi A kepada Q. Lagi B kepada R. Lagi C kepada S. C kepada S. So persoalan dia, adakah ini satu fungsi? So untuk jawab soalan ni, so kita kena faham ataupun definisi fungsi. So kalau kita lihat kat sini, ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Okey, so kenapa dia bukan fungsi? Dia bukan fungsi sebab kalau kita lihat kat sini, ada satu keadaan di mana unsur di dalam set A iaitu A ni, A kecil ni, dipadankan kepada dua unsur di dalam set B. So wujud keadaan ini bermaksud ini bukanlah sesuatu fungsi. Of course inilah satu hubungan tetapi bukan satu fungsi. Okay, baik. So kita tengok contoh yang kedua. Okey, sekarang saya ada satu, sama juga, saya ada dua set. Ini adalah set A dan ini adalah set B. So set A tu dia punya ahli adalah A, B, C, D. Kita ada A, B, C, D. A, B, C, D. Dan untuk set B kita ada P, Q, R. Kita ada P, Q, R. Okay. So sekarang hubungan dia adalah A kepada P. So A kepada P. So ni perwakilan gambar anak panah. Kemudian B kepada Q. B kepada Q. Okay. Kemudian C kepada R. C kepada R. Yang D ni tak ada anak panah, kan? Tidak digunakan. So, persoalan dia, adakah ini fungsi? Adakah ini
fungsi. Okey, nak cakap fungsi kena jelaskan, nak kata dia bukan fungsi pun kena jelaskan. So saya beri beberapa saat untuk jelaskan sama ada ini fungsi ataupun bukan fungsi. Okey, jawapan dia apa? Okay, jawapan dia adalah bukan fungsi. So bukan fungsi. Baik, so kenapa bukan fungsi? So untuk fungsi ni sebab dia ada keadaan di mana sebab fungsi ni dia setiap unsur di dalam set yang pertama itu mestilah digunakan. Maksud bila saya kata digunakan tu mesti ada padanan. So ada satu keadaan ataupun satu unsur yang tidak dipadankan. So bermaksud ini bukanlah satu fungsi. Dalam kes ni D dalam set A tidak terlibat dalam padanan. Maksud dia tak ada padanan pun. So dia bukanlah satu fungsi. Okey, baik. So sekarang kita nak pergi ke mana so ataupun in short sini saya boleh katakan bahawa kalau kita nak tentukan satu hubungan itu ialah satu fungsi, lihat dari segi padanan unsur dalam dua set yang berkenaan. So dekat set A dengan set B. So kita lihat dia punya padanan. So hubungan satu dengan satu dan hubungan banyak dan satu, hanya dua keadaan ini sahaja yang kita katakan dia sebagai fungsi. So kalau tengok definisi mungkin mengelirukan sikit, tapi kalau kita nak faham dari segi konsep, satu ke satu fungsi, okey, banyak ke satu fungsi. Selainnya adalah bukan fungsi. Contoh satu kepada banyak, kan? Itu adalah bukan fungsi. Banyak kepada banyak itu pun bukanlah fungsi. So kita fokus pada fungsi saja, satu ke satu dan juga banyak kepada satu. So baik, sekarang saya nak tunjukkan, okey, kalau dari segi graf, macam mana kita nak kenal pasti sama ada dia adalah satu fungsi ataupun tidak. Okay, baik, mungkin okay, saya katakan kita ada graf. So kita ada graf, kita ada graf begini. So ini adalah paksi Y, ini adalah paksi Y dan ini adalah paksi X. So dan graf tu adalah begini. So ni adalah satu graf salingan. Okay, so persoalannya kat sini. Adakah graf ini satu fungsi? So saya bagi, so ini adakah ini satu fungsi? Question mark, adakah ini satu fungsi? Baik, saya bagi 1 minit. Fungsi ke tak fungsi? So macam mana kita nak kenal fungsi macam mana kita nak kenal pasti sesuatu berdasarkan kepada graf itu, adakah dia satu fungsi ataupun tidak? Okey, so sekarang kalau kita nak kenal pasti sesuatu graf itu fungsi ke tak fungsi, kita letak satu garisan mencacang atau vertical line. So mungkin vertical line tu, vertical line macam ni. Okay, so kita gerakkan ke kiri dan juga ke kanan. So kalau kita gerakkan ke kiri ke kanan, okay, adakah dia menyilang pada satu titik ataupun dua titik? Kalau dia menyilang pada dua titik, dia bukan fungsi. Kalau dia menyilang pada satu titik, dia adalah fungsi. So dalam kes ni so kalau saya gerakkan ini ke kiri so saya gerakkan ke kiri, kalau saya gerakkan ke kiri, dia akan di sini kan? Dia akan kena di sini. Dia menyilang pada titik ni, satu titik. Ada tak titik lain? Tak ada. Okay. Kalau saya gerakkan dia ke sini, dia bersilang pada satu titik. Ada tak titik lain kena? Tak ada. Okay. Kalau saya gerakkan di mana-mana saja, dekat sini pun,
Okay, kalau saya gerakkan kat sini pun dia kena pada satu titik. Macam mana pun dia kena pada satu titik. Kalau saya gerakkan ke sini, dia juga kena pada satu titik. Macam mana pun dia kena pada satu titik. So bermaksud graf ini adalah satu fungsi. Baik, so sekarang kita lihat pada contoh yang kedua. Okay, apa kata kalau sekejap, saya padam tu Okay, yang ni Okay. So kita lihat satu lagi contoh. So kita ada graf begini. So graf tu macam ni. Okay, so ni adalah parabolik So parabolik ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. So soalan dia, adakah ini satu fungsi? Okay, so saya bagi 1 minit. So ingat kembali so macam mana kita tentukan kepada macam kita tentukan satu graf tu adalah fungsi ataupun tidak So macam saya bincangkan, fungsi tu dia ada dua kes saja, iaitu 1:1 ataupun banyak ke 1. So daripada graf, kalau kita nak tentukan dia fungsi tak sama dia fungsi ataupun tidak, kita just bina satu garisan maya ataupun khayalan. So bina garisan begini. Kita bina garisan begini So kalau kita buat garisan begini, nampak tak? Dia bersilang pada titik ini dan pada titik ini. Nampak? Untuk nilai Y dia ada 2. Nilai X ada berapa? 1. So kalau kita bina graf ini sebenarnya begini untuk spesifik untuk yang 2 titik ni, dia begini. Katakan ini sebagai ini maksud dia nampak tak? Dia wujud begini. Sekejap baik. Nampak tak? Dia wujud keadaan begini. Di mana ini adalah yang ini. Nampak? Ini adalah yang ini. Ada 2. Maksud dia, ini bukanlah satu fungsi. Untuk dia menjadi satu fungsi, dia mestilah keadaan dia begini. Kalau keadaan begini, tak apa. Nampak? Ini adalah set X. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini pun sama tadi. Ini adalah X, ini adalah Y. Kalau kes begini, ini adalah satu fungsi. So bermaksud graf ini bukan fungsi. So kalau kita lihat kat sini pun ada juga keadaan lain. Nampak? Ini titik ni ada 2 titik. Nilai Y ada 2. Dekat sini pun ada 2. So bermaksud ini bukanlah satu fungsi. Okay, so saya ingat by now dan pelajar dah ada konsep lah, boleh faham maksud dia macam mana fungsi daripada graf. Okay, baik. So saya tunjukkan satu lagi contoh. So let's see kalau saya ada graf macam ni. Okay, adakah ini satu fungsi? So tengok pun kita tahu dah ini bukan satu fungsi. Kenapa bukan satu fungsi? Sebab kalau kita bina satu garisan kat sini, nampak? Ada 2 titik. So keadaan ni dia menjadi begini. Nampak? Satu, yang ini nilai X ni, kalau ni X ni adalah Y ini X1 lah sebagai contoh. X1 ni adalah X1 dan ini adalah Y1, Y2. Ini adalah Y1, ini adalah Y2. So keadaan begini bukan fungsi. Kalau dia nak fungsi, dia mestilah begini. Macam ni tak apa. Ni tak apa. Ataupun 1:1.
Ini adalah fungsi. Okey, baik. So saya tunjukkan satu lagi contoh mungkin tengok masa macam mana. Okey, mungkin last sekali lah. Saya satu graf begini. Okey. Adakah ini satu fungsi? Adakah ini satu fungsi? F-U-N-G-S-I. Adakah ini satu fungsi? Okey, saya bagi 1 minit. Fungsi ke tak fungsi? Okay, so macam biasa kita bina satu garisan khayalan. So kalau kita bina satu garisan, dia menemui satu titik. So dalam kes ni, kalau saya tunjukkan dia adalah begini sebenarnya. Ini begini. Nampak? So kalau saya buat garisan dekat sini, maksud dia bertemu dekat sini. Dia jumpa satu titik dekat sini. So dekat sini, ini adalah dia punya satu titik. Bermaksud ada satu lagi dekat sini. So katakan ini adalah X. Katakan ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X1 dipeta kepada atau padan kepada Y1. Kalau ni X2, ini kepada Y2. Kalau ini X3, ini kepada Y3 dan seterusnya. So kita ada banyak lagi titik persilangan di antara X dan juga Y. Okey, baik. So tengok sama ada saya nak teruskan ataupun kita stop dekat sini Okey, baik. So apa kata saya tunjukkan satu lagi contoh ini satu contoh So katakan set A So set A ni dia punya ahli adalah 3, 4, 8, 9. 3, 4, 8, 9. Dan B adalah 2, 3 2. So tengok pada tanda fungsi ini 2 dan juga 3. Okay, soalan dia, fungsi F dari set A kepada set B ditakdirkan sebagai faktor bagi So A dan B ni faktor bagi. F-A-K-T, faktor bagi. So ini adalah hubungan dia daripada set A kepada set B, faktor bagi. So soalan dia, satu kat sini ada 2 soalan. Wakilkan fungsi F sebagai satu set pasangan tertib. Wakilkan sebagai set pasangan tertib. Pasangan tertib. So yang kedua, nyatakan jenis hubungan. So ini hubungan apa Ini jenis hubungan. Jenis hubungan. Okay, so macam mana kita nak jawab tu? So kita dah representasi untuk fungsi ni ada 3. Satu gambar anak panah macam contoh yang tadi tu, ataupun yang semalam saya tunjukkan gambar anak panah. Kemudian set pasangan tertib dan juga satu lagi secara graf. Okay. So kalau kat sini kita nak jawab sebagai satu set pasangan tertib, sebab ini adalah ini adalah faktor bagi. So kalau faktor bagi, maksud dia ini jawapan untuk A Jawapan untuk A adalah 3. Faktor dia apa? 2, bukan. 3 dengan 3 sahaja. Okay. Kemudian kalau 4, faktor dia apa? So 4 faktor dia adalah 2. Okay, lagi. Kalau 8, faktor dia adalah 2. Dan 9, faktor dia adalah 3. So ni set pasangan tertib
So observe dekat sini, kita kena bermula dengan curly bracket, penutup kena curly bracket, kemudian padanan ya, ini adalah 3 dan juga 3. Ini 4, 2, 8, 2, 9, 3. So padanan ini mestilah menurut kepada definisi fungsi itu. Fungsi itu adalah fungsi faktor bagi. So kita baca 3 ni adalah 3 ni faktor bagi 3 kan, dan seterusnya. So yang kedua kat sini, jenis hubungan ini. Jenis apa? So sebab bila kita, ini adalah satu fungsi so sekarang fungsi dia ada dua kes je. Satu, adakah dia satu ke satu, dan adakah dia banyak kepada satu. Okay. So dalam kes ni, ini sebenarnya adalah banyak kepada satu. Dan kenapa dia banyak kepada satu? So kalau kita nak jelaskan, baik saya tunjukkan. Sebab kes ni, perasan tak? Ini adalah set A, ini adalah set B. So kita ada 3, ini 3, ini 3. So kemudian 4, 2. 4 pergi ke 2. Kes ini saja, satu contoh ini, bukan yang 3 dan 4 ni, maksud dia dah nampak dah. Ini mestilah banyak kepada satu. Sebab ada kes unsur di mana unsur dalam set A itu, dia 2 dipadankan kepada satu unsur di dalam set B. So apatah lagi, ada banyak lagi kat sini So 3, 3, 4, 2, kemudian 8. 8 pergi ke 2. Silap ni. Ini, sorry. 4 bukan pergi 3. 4 pergi ke 2. 4 pergi ke 2. So ini contoh kes dah ada apa? Kes banyak kepada satu. Kemudian 4, 2, 8, 2, 9. So 9 saya letak kat sini 9. So ini adalah kes banyak kepada satu. Okay, so biasa kalau saya nak kita wakilkan kepada graf pun macam biasa, seperti yang saya ingat saya bincangkan dah pada semalam So saya ingat itu saja yang saya akan bincangkan berkaitan dengan satu, tadi kita bincangkan berkenaan dengan tanda fungsi. Kemudian saya bincangkan juga berkenaan dengan fungsi satu ke satu dan juga banyak ke satu. Dan saya bincangkan juga bagaimana kita mengenal fungsi daripada graf. Baik, saya ingat saya stop di sini. Sekian, saya akan sambung lagi. Next apa mungkin ada fungsi modulus fungsi modulus dan sebagainya lah. Songsangan tu kemudian saya ingat kita pergi fungsi modulus untuk next class. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.